Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Apa khabar semua kawan-kawan? Jadi baru-baru ni kita dah dapat berita daripada Indonesia. Dia punya Menteri Pelaburan dia kata ada kemungkinan besar Tesla akan melabur di Indonesia untuk membuka kilang bateri dan juga kilang kereta. Jadi dia kata walaupun bila tak pasti lagi, tapi dalam kira masa terdekat ni lah. Dan berapa jumlah pelaburan juga dia tak cakap, tapi dia kata besar lah. Pelaburan yang besar yang akan dilaburkan oleh Tesla di Indonesia. Jadi kita di Malaysia ni hanya boleh tersenyum. Tapi tak apa, jangan sedih sebab it's not all bad. Okey, berita mengenai pelaburan Tesla di Indonesia mungkin membuatkan kita rasa terlepas lagi kita kan, tapi nak buat macam mana, macam itulah keadaannya. Cuma saya nak katakan bahawa kita ni sebenarnya pun bukanlah teruk sangat. Ada juga pelaburan-pelaburan yang sedang masuk, termasuklah pelaburan-pelaburan untuk kilang microchip dan sebagainya. Jadi saya hari ini nak cerita sikit tentang Malaysia versus Indonesia ni, apakah kelebihan mereka dan apakah kelebihan kita. Dan daripada sini kita dapat tahulah bagaimana mungkin syarikat-syarikat akan memilih ke sana ataupun ke sini mengikut keperluan ataupun yang mana lebih bagus untuk mereka. Jadi untuk Indonesia sudah tentunya kelebihan paling besar mereka dalam anjakan ke kereta elektrik ni ialah mereka mempunyai kebekalan nikel yang sangat besar. Jadi Indonesia sudah pun membuat keputusan untuk tidak membenarkan nikel tersebut dieksport secara bahan mentah, dan ini membolehkan mereka menarik minat pelabur-pelabur lah untuk membuka fasiliti bateri di Indonesia. Jadi simpanan nikel Indonesia ni lah kedua yang terbesar di dunia, dan ianya sudah tentu akan menjadi satu batu loncatan yang penting lah untuk industri otomotif elektrik, di mana bahan ini digunakan sebagai antara bahan utama dalam bateri lithium ion, terutamanya yang menggunakan manganese, nikel dan juga mungkin aluminium dan kobalt, iaitu bateri lithium ion yang berkapasiti tinggi yang digelar ternary battery. Untuk Malaysia pula kelebihan kita kita tak ada nikel, tapi kita mempunyai bekalan microchip ataupun kilang-kilang microchip yang agak banyak di Malaysia. Jadi mungkin anda semua tak tahu, tapi di satu masa dulu kita antara pengeluar microchip yang terbesar di dunia, mungkin yang terbesar di dunia. Tapi sekarang kita dah jatuh top 5, masih lagi still dalam top 5. Of course Taiwan sekarang menjadi yang terbesar, tak silap saya kita nombor 3 lagi. Jadi dalam anjakan ke kereta elektrik ni, bateri satu hal, nikel yes Indonesia ada kelebihan, tapi kalau mereka nak memerlukan microchip, Malaysia mempunyai banyak kilang-kilang microchip. Jadi ini boleh menjadi satu kekuatan untuk rangkaian bekalan industri otomotif elektrik. Yang kedua pula, kedua ni Indonesia ada punya kelebihan adalah dia orang ramai orang jadi senang nak dapat pekerja di sana. Kita jarang dengar masalah majikan dapat pekerja di Indonesia. Malah kalau kita buka satu opening, mungkin beratus-ratus orang datang beratur untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan ini menjadi satu kelebihan lah kepada majikan, kerana pasaran buruh memang memihak kepada mereka. Kat Malaysia pula, walaupun kita tidak mempunyai pekerja yang begitu ramai, tapi kita mempunyai pekerja yang terlatih dan boleh berbahasa Inggeris. Ini realiti lah, sebab Malaysia ni kita dah bergerak awal ke arah perindustrian sejak awal pada tahun 1970-an lagi. Jadi dalam masa itu kita telah melatih tenaga kerja kita untuk sesuai untuk bekerja dalam environment perkilangan atau industri, dan kita biasa mempunyai pekerja yang ramai dalam industri elektrik dan elektronik dan juga otomotif. So itu kelebihan kita dari segi tenaga kerja. Yang ketiga, Indonesia ni dia orang antara negara yang berpengaruh dalam ahli Asia Tenggara ni, sebab mereka hanyalah satu-satunya negara yang menjadi ahli G20, dan juga banyak yang memuji sistem politik di Indonesia kerana mereka telah berganjak daripada sistem yang lebih autokratik kepada sistem yang lebih demokratik. Tapi kita di Malaysia dah memang pun ada sistem yang begitu, tapi kedua-dua negara kita masih lagi di bawah belenggu politik personality, di mana polisi sesuatu menteri, sesuatu pentadbiran boleh berubah begitu saja dengan perubahan kerajaan. So itu antara dua-dua benda yang kita ada kelebihan dan juga kekurangan. Di Malaysia juga kita, walaupun mungkin kita punya politik tu orang kata dah biasa, dan sekarang ni kita sedang mengalami masalah politik yang tak tentu sikit sebab perubahan kerajaan kerap berlaku, tetapi sebenarnya politik kita tidak mengakibatkan ketenteraman dikacau ke apa benda lah. Cuma dari segi polisi agak sedikit mungkin tidak menentu. Tapi kita ada kelebihan yang lain, iaitu polisi lama kita
untuk menghasilkan ataupun membina kilang rare earth processing ataupun bumi nadir yang di Gambang atau di Gebeng Kuantan ya, di bawah Linas. Jadi rare earth ni juga satu bahan yang penting untuk menghasilkan magnet dan juga barang-barang elektronik yang lain. So ini juga satu lagi bahan yang boleh memberi kita kelebihan dari segi supply chain ataupun rangkaian bekalan. Yang keempatnya, ini mengenai saiz pasaran lah. Jadi Indonesia seperti yang kita tahu mempunyai ratusan juta penduduk. Kita punya penduduk hanya 30 juta di Malaysia. Jadi dengan bilangan penduduk yang begitu besar, sudah tentu Indonesia adalah satu pasaran yang sangat menarik kalau mereka nak membina fasiliti besar lah. Pasal Tesla ni dia tak buka kilang kecil, dia punya gigafactory, semua gigafactory yang boleh menghasilkan sejuta unit kereta ke atas lah. Jadi untuk kilang-kilang yang begitu adalah agak menarik kalau dia mempunyai pasaran tempatan yang boleh menyokong kilang tersebut lah. Maksudnya pada awal-awal tu mungkin nak jual dulu pada tempatan sebelum dia start mula ekspor. Tapi walaupun bagaimanapun saya rasa saiz pasaran tu tak begitu penting sangat, kerana kalau kita tengok pada tahun 80-an di mana Thailand mula mengajak syarikat-syarikat automotif datang ke Thailand untuk menjadikannya Detroit Asia Tenggara, pasaran automotif dia bukan lebih besar daripada kita di Malaysia, tapi mereka berjaya memujuk syarikat-syarikat datang. Jadi walaupun pasaran Malaysia ni kecil pada Indonesia, masih lagi ada peluang kita untuk mengajak syarikat-syarikat lain datang ke Malaysia. Ini kerana kelebihan kita pula, pasaran automotif kita lebih fokus kepada sedan dan juga kenderaan-kenderaan yang lebih canggih, SUV yang canggih dan kenderaan-kenderaan yang begitulah. Dan juga kita mempunyai kelebihan lain di mana sejak kita mempunyai Proton dan Pro 2, kita ada satu kumpulan pekerja terlatih dalam bidang R&D untuk kereta ni. Malah boleh kita katakan bahawa banyak jurutera-jurutera yang dilatih oleh Proton, Pro 2 dan satu masa dulu Lotus yang dimiliki oleh Proton, yang kini berkhidmat di seluruh dunia, yang kita boleh panggil balik jika terdapat peluang pekerjaan yang menarik untuk mereka kembali untuk menyokong anjakan kita ke kereta elektrik. Dan yang kelima, memang kita dapati Jokowi sangat bersungguh-sungguh untuk menjemput Tesla ke Indonesia, dan itu kita tak boleh nak nafikan lah. Jadi mungkin mereka mempunyai perancangan yang khusus untuk menjemput syarikat-syarikat lain juga, dan mungkin mereka boleh menawarkan pakej-pakej pelaburan yang menarik dari segi pelepasan cukai, tanah yang murah dan sebagainya. Dan itu memang nampak jelas lah di mana kita punya Perdana Menteri tak jumpa dengan Elon Musk secara peribadi. Jokowi dapat berjumpa dengan Elon Musk secara peribadi dan meluangkan masa melawat SpaceX. Tetapi kita mempunyai kelebihan yang lain pula, di mana kita mempunyai infrastruktur tenaga yang lebih matang daripada Indonesia. Ini memang hakikat lah. Kita punya sebagai contohnya infrastruktur elektrik kita mempunyai install capacity dengan overhead yang sangat selesa, di mana kalau kita nak buka kilang baru sebesar mana pun, insya-Allah tidak mendatangkan masalah. Dan kita dah lama tidak mengalami blackout ataupun brown out di seluruh Malaysia, kerana kita mempunyai grid yang agak stable dan yang agak bagus dan yang agak kuat untuk semenanjung Malaysia. Di Sabah dan Sarawak ceritanya lain sikit, di mana di Sabah masih lagi mempunyai masalah bekalan elektrik, tetapi di Sarawak pula kita mempunyai Bakun, iaitu satu umpangan hidroelektrik yang sangat besar dan kini boleh menghasilkan sejumlah elektrik yang lebih daripada yang diperlukan oleh negeri Sarawak. So sekiranya mereka berminat untuk bermulakan kilang kereta di negeri Sarawak, mereka terus boleh mendapat 100% tenaga hijau untuk kilang mereka. Di Semenanjung boleh juga kita aturkan untuk membeli tenaga hijau saja untuk menghasilkan kereta-kereta yang lebih hijau. Setengah-setengah syarikat mereka agak penting benda macam itu. Kita mempunyai infrastruktur tenaga yang agak membangun, yang boleh menawarkan tenaga hijau daripada solar jika diperlukan oleh syarikat-syarikat tertentu, supaya memastikan dia mempunyai ESG score adalah lebih baik. Jadi setakat tu je video kita kali ni. Memang kita ada kelebihan, jangan takut. Dia yang ada kelebihan, kita pun ada kelebihan. Cuma kelebihan kita berbeza-beza, dan syarikat-syarikat yang akan datang juga mungkin mempunyai keperluan dan kehendak yang berbeza-beza. Oleh itu saya rasa kita janganlah bersedih sangat, sebab bukan Tesla saja yang ada di dunia ni, macam-macam syarikat lain yang ada, daripada China pun ada, daripada Europe pun ada. Cuma kita tak tahulah yang mana satu yang akan berminat untuk datang ke Malaysia, sebab kita mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu yang dah lama kita pupuk sejak tahun 1970-an lagi, bila kita berganjak ke alam industri dan meninggalkan alam pertanian. Okey, sampai situ je video kita kali ini. Kalau suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan kalau boleh, tolong saya sikit, tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah kita. Jumpa lagi insya-Allah.